Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Amirul bin Safarudin. Kad matrik saya adalah D183114299. Nama pensyarah saya adalah Dr. Nik Nur Husna binti Nik Singh untuk subjek etika profesional. Tajuk hari ini adalah teori dan pemikiran etika. Okey, teori dan pemikiran etika ni saya nak buat satu review filem lah. Kan, kita boleh tengok apa yang ada dalam filem tu, teori dan pemikiran etika. Untuk slide pertama, saya ambil daripada filem Ip Man. Sinopsisnya, kisahnya bermula di sebuah kota Foshan di China pada era 1930-an. Terdapat seorang ahli kungfu yang bernama Ip Man yang tinggal bersama isteri dan anak lelakinya. Walaupun memiliki ilmu yang tinggi, Iman tidak tertarik untuk menunjukkan ilmunya dan lebih suka low profile. Walaupun Foshan adalah kota gunangan para ahli kungfu dan banyak guruan silat dibuka di sana, tetapi sengaja Iman tidak tertarik untuk menerima murid. Namun kehidupan bahagia keluarga Iman ni telah berakhir setelah Jepun menguasai China pada tahun 1937. Hal ini berpengaruh besar kehidupan kota Foshan dan terutamanya Iman yang harus kehilangan rumah kerana dijadikan markas Jepun. Iman yang dahulunya seorang yang kaya kini harus menjadi buruh di sebuah tambang batu bara demi menyara kehidupan isteri dan anaknya. Di sana ia melihat ketidakadilan yang menimpa para buruh. Maksudnya dia kena tindas lah. Ternyata Iman harus mengeluarkan ilmunya untuk mengalahkan para seni bela diri Jepun yang telah membunuh para buruh kerana sebuah kantong beras. Maksudnya satu plastik beras lah yang direbut dalam anjang kungfu. Perlawanan lah. Maksudnya kena berlawan dulu, siapa menang baru dapat beras. Kalau kalah kena bunuh lah. Melihat kehebatan Iman, General Miura dari pasukan Jepun menjadi bernafsu untuk mengalahkan Iman di arena pertarungan. Maksudnya kalau kata general, dia tengok Iman ni dia macam tak puas hati lah, dia nak cabar Iman tu. Sementara itu Iman melatih para buruh pembuat kapas supaya boleh menghadapi pencuri yang ternyata dipimpin oleh jago kungfu yang pernah dikalahkan Iman pada masa lalu. So waktu dia kerja buruh tu ada pencuri. So Iman ni pun dia latih lah para buruh lain kan, belajar kungfu untuk lawan pencuri lah. Okay, next, ini adalah barisan pelakon. Kalau kita tengok ni ada 5 watak penting dalam filem Iman ni, tapi dia fokuskan kepada Iman lah. Kalau kita boleh tengok sebagai Donnie Yin sebagai Iman, Ling Huang sebagai Chuang Wingsing, isteri kepada Iman, Fang Xingwong sebagai Kam Sha Cho, yang pencuri tu, Hiroyuki Ikuichi sebagai Miura, General Jepun, dan Simon Yang sebagai Chao Ching Chu. Ni sebagai macam dia ni terpaksa bekerja untuk tentera Jepun lah, tapi dia orang China. Kira dia nak kata khianat bangsa sendiri tak jugalah, tapi untuk hidup kan, yelah negara kena tindas. Sebelah ni pula kita boleh tengok pengarah, penulis, dihasilkan, dibintangi oleh siapa kan, senarai-senarai apa semua. Cinematography ni siapa, lepas tu disuting, diedit oleh siapa, tarikh tayangan dia 18 Disember 2008. Masa tayangan dia 108 minit. Negara kat mana? Negara Hong Kong lah. Bahasa digunakan Jepun dengan Mandarin. Lepas tu dia punya bajet. Okey, nilai yang diutamakan oleh Ip Man, nilai yang dapat dilihat dalam gambar ni adalah keberanian, tanggungjawab dan prihatin. Di mana Ip Man telah mencabar 10 askar Jepun yang kita tahu masyarakat Cina ditindas untuk mendapatkan sebuah kantong beras untuk dimakan. Mereka harus berlawan. Salah seorang kawan Iman tu telah menang di pusingan pertama, dan tetapi dia tewas di pusingan kedua lah. Oleh itu pesan hati Iman dalam filem ini memikat hati penonton. Sifat tenang sentiasa didahulukan walaupun dalam setiap keadaan.
falsafah dan cekaman hidupnya terhadap seni mempertahankan diri juga sangat bagus untuk dihayati. Baginya mempelajari ilmu diri bukan sekadar untuk memiliki kekuatan dan menjadi yang paling handal antara lain. Malah seni adalah lambang sesuatu bangsa yang harus menjadi kebanggaan bangsa itu sendiri. Kerana itu beliau begitu gigih mengajar dan mengembangkan seni kungfu Wing Chun ke seluruh benua, memperkenalkan bangsa dan budaya China pada dunia. Okey. Nilai yang diutamakan oleh iman ni yang seperti yang saya cakap tadi adalah keberanian, tanggungjawab dan prihatin. Keberanian, kalau kita dapat lihat daripada gambar ini, iman mencabar 10 orang bertali pinggang hitam, iaitu askar Jepun lah yang bertali pinggang hitam ni, untuk orang kata untuk mendapatkan ni lah sekantung beras Lagipun kawan dia kan kena bunuh di pusingan kedua kan, kena tembak mati. Jadi yelah, dia kena berani lah kan melawan balik. Tanggungjawab pula, dia sangat bertanggungjawab lah terhadap kawan dia kan, yang mati tu kan. Tu dia bertanggungjawab lah, nak kena hadap keluarga dia, bagi tahu kat keluarga kawan dia tu kan. Prihatin pula, yelah kawan dia mati di pusingan kedua kan. Dia macam tak sampai hati, ada prihatin lah kan. Dia ambil makanan yang dia menang tu kan. Dia dah selesai lawan dengan 10 orang ni, dia tak ambil beras yang dia menang tu, dia ambil beras kawan dia yang mati tu, yang penuh dengan darah tu. Tak silap saya ada satu scene tu di mana kawan dia dapat beras, lepas tu kawan dia tak nak tambah lagi, kena berlawan lagi lah. Pusingan kedua dia kalah. So tu yang membuatkan kawan dia mati. So bila mati dia kena tembak di kepala lah. Darah dekat dia bekas beras tu. So Iman dia ambil bekas yang berdarah tu lah untuk bawa pulang. Teori yang berkaitan adalah eksistensialisme, kerana menilai baik atau buruk perbuatan mengikut situasi atau keadaan pada waktu tersebut. Manusia itu bebas untuk melakukan apa sahaja yang difikirkan sesuai dilakukan pada waktu tersebut. Nilai moral akan terbuka pada perubahan individualistik tertakluk pada situasi, kerana manusia mempunyai pemikiran yang berbeza. Seperti kita tahu bahawa Iman ini berjuang untuk negara dan bangsa beliau daripada jajahan Jepun pada masa itulah. Hal ini telah membuatkan semangat bangsa beliau terus melawan demi negara dan bangsa. Kalau kita tengok daripada gambar ni, kita akan nampak lah Iman ni macam mana kan. Nampak tu, dia berlawan sungguh-sungguh apa semualah. Okey, masalah yang dilema etika ada 3 lah. Pertama sekali, bangsa atau rakyatnya ditindas, di mana kita dapat tahu negara China dijajah oleh bangsa Jepun. Beliau menggunakan pelbagai cara untuk membangkitkan semangat yang hilang di kalangan bangsa Cina untuk terus melawan penjajah yang menguasai negara mereka. Maruah dihina, di mana kita tahu bahawa sebelum penjajahan Jepun, Iman adalah golongan bangsawan dan dihormati oleh rakyat tempatan kerana sikap beliau yang prihatin malah baik hati dalam kalangan rakyat ni biasa. Setelah Jepun menjajah China, rumah beliau telah dirampas menjadi pangkalan Jepun. Maksudnya ialah kan orang bangsawan kan, Jepun jajah, jadi dia rampas lah rumah Iman tu jadi markas dia. Hal ini membuatkan beliau rasa sangat terhina dan tidak dihormati. Masalah ketiga pula, menanggung beban yang banyak berlaku setelah Jepun merampas segala harta sehingga menjadi orang yang susah. Senang kata, jadi miskin lah, sehingga terpaksa membuat kerja yang banyak untuk tanggung keluarga beliau daripada kelaparan. Kita boleh tengok dalam gambar ni, Iman ni dia bekerja sebagai buruh lah. Dan ada satu scene tu saya tengok kan, Iman ni dia macam tak sampai hati lah kan. Dia buat kerja, dia dapat upah bukan nasi lah, dia dapat upah ubi kayu. Dia hanya makan separuh, tak silap saya separuh ke, atau dia tak makan langsung kan ubi kayu tu. Dia simpan untuk bawa balik ke keluarga dia, bagi keluarga dia yang kat rumah tu tak makan lagi lah. Dari situ kita nampak nilai lah Iman ni, dia sangat prihatin, dia sangat
memang baik hati dan bertanggungjawab. Walaupun dia susah, tapi dia fikirkan pasal orang lain dulu, pasal keluarga dia dulu, baru dia fikirkan masalah dia. Sebab dan keputusan watak membuat keputusan tersebut ialah sebab mengapa beliau membuat keputusan adalah demi menjaga maruah bangsa dan keluarga beliau daripada ditindas. Di dalam babak ini kita dapat lihat di mana Ip Man akan berdepan dengan jeneral atau ketua askar Jepun yang telah mengawal segalanya kepada masyarakat China. Kan dia kena jajah, jadi jeneral ni lah yang bagi arahan untuk buat tu, untuk buat ni lah kan. Ip Man telah dicabar untuk berlawan pada mulanya. Beliau menolaklah. Akan tetapi demi negara, beliau bangkit untuk mempertahankan negara dari jajahan tentera Jepun. Keberanian Ip Man dipandang mulia dan dihina oleh tentera Jepun sendiri. Sebelum menghadapi lawannya, Ip Man telah berlatih bersungguh-sungguh untuk dia hadapi nanti. Okey, ini adalah klip video yang ada dalam scene Ip Man tu lah, di mana kita dapat lihat Ip Man berlawan bermati-matian yang disaksikan oleh penduduk di kota itu. Dia berlawan jeneral Jepun tu lah yang cuba menjajah kawasan tu. Jeneral tu lah yang mencabar Ip Man, dan Ip Man padanya dia menolak tapi dia fikir balik pasal bangsa dia kena tindas, keluarga dia macam mana nak hidup kan. Jadi dia lawan lah. Dia tahu risiko dia akan dibunuh juga nanti, tapi daripada situlah dia dapat melahirkan semangat dalam jiwa rakyat China tu untuk terus lawan lah. Di mana pada babak akhir tu kita dapat lihat lah kan, beliau berjaya mengalahkan jeneral Jepun tu lah kan, ketua Jepun tu, tapi ditembak. Hal ini membuatkan penduduk pada kawasan tu dia rasa sangat marah lah, sangat marah. Lepas tu diorang pun buat rusuhan kau punya, sehingga kan tentera Jepun pun kalah dan China pula dibebaskan daripada jajahan Jepun sebab Ip Man berjaya mengalahkan ketua Jepun tu, Miura tu, dan menaikkan semangat orang China untuk terus melawan penjajah di negara mereka. Okey, sekian itu sajalah daripada slide saya. Nilai yang kita dapat lihat daripada sini adalah nilai yang dapat kita pelajari lah daripada sini adalah, daripada filem Ip Man ni adalah keberanian, bertanggungjawab yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita kan. Kalau keberanian maksudnya berani membuat keputusan, berani kerana benar. Kita kena bangkit, seperti kita tengoklah Ip Man ni, walaupun negara dia kena jajah, dia jadi orang miskin kan, dia tetap lawan untuk bangkitkan negara dia, untuk bebaskan negara dia kan. Lepas tu bertanggungjawab pula, dia tanggungjawab lah, walaupun dia hidup susah ke apa kan, dia akan tanggungjawab untuk jaga keluarga dia, jaga rakyat, jaga bangsa dia apa semua kan. So sampai di situ sajalah. Sekian, terima kasih.